Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Bayangkan satu pertempuran politik yang sedang memanas di Sabah. Seolah-olah kita menyaksikan babak baru dalam sebuah drama politik penuh kejutan, strategi yang licik, dan permainan kuasa yang tidak pernah surut. Ya, Dewan Undangan Negeri Sabah mungkin akan terbubar secara otomatik hujung September ini, membuka gelanggang kepada PRN17 yang bakal menyaksikan 73 kerusi menjadi rebutan. Dan disinilah gabungan rakyat Sabah ataupun GRS dilihat berada di posisi yang lebih selesa berbanding dengan parti warisan yang satu ketika dahulu pernah mendominasi. Tetapi betulkah GRS benar-benar kebal atau ada sesuatu yang coba disembunyikan di sebalik naratif kestabilan ini? GRS yang dipimpin oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, dan yang menariknya mereka bukanlah bergerak sendirian. Gabungan ini bekerja sama dengan Pakatan Harapan Plus, termasuklah APKO. Jadi bukan sekadar 7 parti lokal seperti PBS, STAR, SAPP, USNO, Harapan Rakyat, LDP, dan PCS, tetapi ditambah pula dengan sokongan Pakatan Harapan. Secara teori, ini meletakkan mereka dalam kedudukan yang lebih kukuh, lebih-lebih lagi apabila kita melihat komposisi semasa DUN Sabah. GRS mendominasi dengan 37 kerusi. Warisan pula hanya tinggal 13 kerusi. Barisan Nasional ada 12, Pakatan Harapan Plus dengan 7, manakala selebihnya diisi oleh KDM, Bebas, dan juga parti-parti kecil yang lain. Tetapi dalam politik Sabah, angka ini boleh berubah sekelip mata. Ingat lagi kah kisah lompat parti selepas PRN16? Banyak wajah yang dulu di warisan kini berpayung di bawah GRS. Jadi persoalan besarnya, apakah warisan mampu bangkit semula ataupun inilah titik mula mereka benar-benar kehilangan kuasa? Menurut penganalisis politik UiTM Sabah, Tony Paridi Bagang, GRS ada kelebihan kerana mereka pegang kuasa kerajaan sekarang. Mereka ada akses kepada projek pembangunan yang boleh dijadikan modal politik untuk meyakinkan rakyat. Katanya, kawasan-kawasan yang selama ini terpinggir bakal diberikan perhatian. Dan jangan lupa, dalam politik Sabah, pembangunan bukan sekadar isu yang kecil. Apabila ada jalan raya baru, jambatan ataupun sekolah yang baru, itu semua mudah dijadikan sebagai bahan kempen. Seolah-olah hanya mereka yang mampu membawa perubahan. Tetapi persoalannya, adakah pembangunan ini benar-benar menyeluruh ataupun hanyalah gula-gula politik menjelang pilihan raya? Penganalisis dari Universiti Malaysia Sabah pula, Dr. Romzi Ationg, melihat GRS menguasai sekitar 31 hingga 32 kerusi, sementara warisan tinggal 14. Untuk membentuk kerajaan, mana-mana parti memerlukan 37 kerusi. Dan kalau kita tengok, Pantai Barat ada lebih banyak kerusi berbanding Pantai Timur. Disitulah GRS paling kuat. Warisan pula masih ada pengaruh besar di Pantai Timur, tetapi jumlahnya hanya sekitar 28 kerusi. Dan dengan fakta itu, agak mustahil warisan boleh membentuk kerajaan hanya dengan zon itu. Dan jangan lupa, warisan pernah hanya menang 4 kerusi di Pantai Barat pada PRN 2020, tetapi sebahagian daripadanya pun sudah hilang. Apa yang lebih panas, isu pendatang tanpa izin ataupun PTI terus menghantui warisan. Persepsi bahwa warisan terlalu lembut dalam isu ini masih lagi membakar sentimen rakyat, terutamanya di Pantai Timur. Kalau warisan coba alihkan isu, masyarakat tetap ingat bagaimana parti itu dikaitkan dengan PTI. Bagi GRS, ini merupakan peluang besar untuk menembusi kubu kuat warisan, terutamanya jika mereka meletakkan calon yang tepat. Dan jangan lupa, dalam politik Sabah, pemilihan calon mengikut demografi sangatlah penting. Di Pantai Barat, calon daripada etnik Kadazan Dusun Murut Rungus lebih mudah menang. Manakala di Pantai Timur, calon daripada Bugis ataupun Bajau Suluk menjadi taruhan. Sila pilih calon, jatuhlah kerusi yang sudah dianggap selamat.
GRS sebenarnya ada peluang besar untuk merampas 6 hingga 8 kerusi warisan. Antara kawasan yang dilihat sebagai grey area adalah Banggi, Tanjung Kapur, Darau, Petagas, Moyog, Kukusan, Kunak, dan juga Tungku. Bayangkan, kalau separuh daripada kerusi ini berjaya direbut, warisan bukan sekadar semakin lemah, tetapi mungkin akan terus lumpuh di beberapa kawasan tradisi mereka. Naib Presiden PBS Datuk Ruslan Muharram sendiri yakin bahwa GRS mampu menawan 3 hingga 4 kursi warisan, tetapi dengan syarat mesti ada kerjasama jujur dan ikhlas antara GRS, Barisan Nasional, dan juga Pakatan Harapan. Kalau tidak, percaturan ini boleh menjadi senjata makan tuan. Disinilah terdedahnya sisi gelap politik Sabah. Walaupun retorik setia kawan sering dilaungkan, realitinya Barisan Nasional mungkin memilih untuk berpaling tada jika tuntutan kerusi mereka tidak dipenuhi. Dan jangan lupa, Pakatan Harapan juga ada cita-cita yang besar. Jadi, walaupun di atas pentas politik mereka kelihatan bersatu, di belakang tabir penuh dengan percaturan rahasia, tawar-menawar, malah ugutan politik. Politik Sabah sudah berkali-kali membuktikan bahwa sekutu hari ini akan ataupun boleh menjadi musuh esok. Apa yang menarik, kehilangan ramai pemimpin utama warisan yang menyertai GRS memberi tamparan yang cukup besar. Walaupun warisan coba tonjolkan pelapis muda, realitinya rakyat mungkin melihat mereka sebagai parti yang semakin kehilangan arah. Tambahan pula jumlah pengundi di Sabah kini mencecah 1,7 juta orang, termasuklah lebih 200.000 pengundi di Semenanjung. Dengan saiz pengundi sebesar ini, peranan undi luar kawasan juga sangat menentukan. Sekarang, macam biasa, mari kita bangkitkan persoalan-persoalan yang kontroversi. Apakah benar GRS sedang membina sebuah kerajaan stabil dengan kerjasama Pakatan Harapan dan mungkin Barisan Nasional, atau ini hanyalah satu perancangan licik untuk memastikan kuasa kekal di tangan kumpulan tertentu? Adakah kerjasama ini ikhlas untuk rakyat Sabah ataupun sekadar untuk memastikan kerusi ada jawatan tidak tergugat? Dan bagaimana kalau tiba-tiba Barisan Nasional Sabah membuat U-turn, memilih untuk berpakat dengan pihak lawan? Bukankah itu akan sekali lagi mencetuskan krisis politik yang menggoncang negeri ini seperti yang kita lihat selepas PRN 16 yang lalu? Lebih menarik lagi, apakah rakyat Sabah benar-benar percaya bahwa GRS mampu membawa kestabilan, sedangkan politik Sabah sejak sekian lama penuh dengan episode lompat parti, perjanjian sulit, dan pengkhianatan kuasa? Jika warisan dilihat sebagai parti yang terpalit dengan isu PTI, tidakkah GRS juga berdepan risiko apabila mereka sendiri dihimpit dengan pelbagai kepentingan parti-parti kecil dalam gabungan mereka? Inilah persoalan yang sepatutnya kita pikirkan bersama. PRN 17 Sabah bukan sekadar tentang siapa yang menang kerusi, tetapi tentang masa depan Sabah. Adakah ia akan terus menjadi medan eksperimen politik atau akhirnya muncul kerajaan yang benar-benar stabil dan fokus kepada rakyat? Dan untuk Anda yang sedang menonton ataupun sedang mendengar ulasan pada video kali ini, mari kita renungkan. Apakah sebenarnya yang akan berlaku jika warisan benar-benar kehilangan kubu mereka di pantai timur? Adakah Sabah akan lebih stabil di bawah GRS atau sekali lagi kita akan melihat drama politik yang penuh dengan kejutan? Nah, oleh itu kawan-kawan, jangan lupa untuk kongsi pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Sebab kali ini suara rakyat Sabah mungkin menjadi penentu sama ada sejarah lama berulang ataupun era baru benar-benar bermula. Teruskan bersama kami di Currents via MY karena di sini kita bongkarkan naratif politik paling panas dan penuh dengan kontroversi. Jangan juga lupa untuk like, share, dan juga subscribe ke channel ini sebab dalam episode-episode yang mendatang mungkin banyak lagi pendedahan yang lebih mengejutkan. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih semua.